Saya share link dulu. Ni kalau siapa-siapa nak join dekat Facebook pun okey. Saya share link sekali. Okay, kita tunggu lagi beberapa orang lah kat Facebook. Macam tak ramai lagi ni. Okay, kalau dengar cantik. Sencila merah. Okay, dekat Facebook dah ada, dah agak ramai. So insyaAllah kita start lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Barulah pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Kebetulan malam ni sebenarnya saya ada satu lagi sesi Zoom meeting. Saya terlupa yang sesi Zoom meeting tu. Yang tu saya sebagai peserta, yang ni saya sebagai host. Jadi tak apalah, saya mungkin sesi kali ni saya cepatkan sikit lah. Okay, selamat datang semua Tuan Miro, Tuan Zaidi, Aboy. Dekat Zoom meeting kita ada Puan Izzah, Tuan Halimi, Afifi, Tuan Saini. Okay lah kan, dah agak ramai sikit. So, okay, untuk makluman, malam ni adalah sesi, sebenarnya saya ganti sesi hari Rabu malam hari tu sebab sepatutnya untuk sesi platform familiarization M+ online saya buat hari Rabu malam. Cuma hari Rabu malam tu ada program tak dekat surau, ada kami punya jiran lah dekat kawasan ni meninggal, lepas tu dibuat ni lah, buat majlis tahlil, yasin dan sebagainya. So ambil masa sikit lah, so dia drag masa tu kan, lepas isyak tu dah agak lama sikit, so saya fikir-fikir memang tak sempat lah, so saya buat malam ni. Okay. So, tapi cuma malam ni untuk sesi M+ familiarization tak ada poin yang heavy sangat lah. Malam ni saya just nak bagi tahu beberapa perkara sahaja. So mungkin kemungkinan besar tuan-puan yang dah ada akaun M+ pun memang dah tahu dah sebenarnya kan, kalau yang dah siapa yang dah pernah trade. Saya sentuh je lah beberapa poin. Kalau membantu alhamdulillah lah. Kalau tuan-puan dah tahu, just dengar je lah Okay. Lepas tu kita discuss beberapa benda-benda yang basic, and then saya buka untuk sesi soal jawab. So saya cuba untuk ringkaskan sesi ni mungkin dalam setengah jam, tengok macam tu. InsyaAllah hari Isnin malam saya akan buat sesi diskusi ilmu saham yang akan masuk tajuk yang ke-8. Okay, akan masuk tajuk yang ke-8. Tajuk yang penting iaitu berkenaan dengan modal. Okay, sama ada modal untuk anda melabur ataupun modal untuk pembelajaran. Maksudnya modal untuk anda melabur untuk ilmu dahulu sebelum melabur dalam saham. Okay, sebab kedua-dua tu pun amat penting. Okay, tapi sementara nak tunggu kita mulakan sesi ni, kalau ada apa-apa soalan dulu yang saya boleh go through satu dua soalan pun boleh tanya jugalah berkenaan dengan M+ platform. Okey, untuk tidak memanjangkan masa, saya terus tengok kita punya platform lah. Okey, saya buka platform terus. Mana ni? Okey, ni. Ini contoh platform M+. Untuk makluman, M+ adalah salah satu daripada kita bagi klien. Okay, salah satu daripada klien yang menggunakan servis yang disediakan oleh Excelforce. Seperti mana yang tuan-puan tahu, Excelforce dia adalah data provider lah. Excelforce ni yang menyediakan platform. Sebab tu kalau macam tuan-puan tengok platform M+, ada sedikit kesamaan dengan platform Maybank, ada sedikit kesamaan dengan Bank Islam,
CIMB, Kenanga kalau saya tak silap, Kenanga, UOB, apa lagi ada beberapa broker yang menggunakan servis yang dikendalikan oleh Excel Force. Okay, Excel Force ni salah satu daripada syarikat public listed jugalah yang tersenarai kat bursa, dan Excel Force dia membekalkan data dan platform untuk broker-broker untuk kita gunakan untuk trade. And then mostly broker-broker ni dia punya layout dia lebih kurang sama. Cuma adalah sedikit macam setiap broker ni kan dia akan minta lah special features, special features untuk bagi nampak lain sikit daripada broker yang lain. Macam M Plus dia ada fungsi yang kita panggil sebagai Q analysis dekat sini. So untuk Q analysis ni tuan pun boleh tengok apa ni Q yang lebih detail lah, okay? berapa jauh Q yang ada dekat situ. Macam ni. Ada beberapa layer kan. Kalau yang biasanya kita cuma ada 5 layer. 5 layer ni pun nak kena buka kan. Minimum kena trade sekali sebulan untuk tuan puan buka 5 layer lah market depth. Kalau default setting dia hanya ada 3 layer. Okay? Yang ni ada dekat M+. Yang saya tahu hanya M+ dengan UOB yang ada Q analysis. Okay? Yang lain-lain saya tak sure lah. Okay? Sebab kadang-kadang ada klien yang tanya apa perbezaan M+ dengan Asia Pasifik, apa perbezaan M+ dengan Rakuten, Kenanga. Yang tu saya tak boleh nak jawab sebab saya cuma mahir M+ sahaja. Kalau tanya platform lain saya tak tahu sangat. Okay? Tuan Khalid tanya, boleh saya nak join kelas untuk belajar trade? Macam mana tuan cari counter mana yang naik pada hari itu atau esok? Wassalam. Ni soalan Khalid dengan Amirul ni sebenarnya untuk kelas saya tak buat yang physical kelas macam ni. Saya ada buat online group coaching. Dalam tu yang kita ajar secara detail dari A sampai Z. So kalau sertai group online coaching tu memang saya dah sediakan semua silibus, ada lebih kurang 30 tajuk, memang daripada asas, advance ke pro. Okay? Kalau go through step by step tu InsyaAllah tuan puan dapat trade dengan lebih yakin lah. Okay? And then bukan setakat silibus yang kita sediakan, saya ada sediakan group juga untuk discussion. Group discussion tu memang setiap hari kita akan discuss counter-counter yang berpotensi. Okay? Tapi bukan by call lah, maksudnya kita tengok counter-counter yang muncul dekat platform ataupun muncul dalam kita punya screener atau filter. Dari situ kita ambil counter tersebut dan kita terus kaji dengan chart. Okay? And then dekat chart pula kita tak menggunakan teknikal analisis yang biasalah, macam seperti mana yang saya tunjuk sebelum ni. Kita menggunakan uncommon technical analysis yang mana saya dah sediakan indicators yang tuan puan dah boleh nampak dah dekat mana ada entry, dekat mana ada exit, dekat mana kawasan bullish, dekat mana kawasan bearish, dekat mana ada extreme bottom yang maksudnya harga dah bawah sangat kan. And then dekat mana harga extreme top, maksudnya harga dah terlampau tinggi lah. Okay. Q analysis tak ada dekat Maybank, platform yang lain hampir sama. Okay. So kalau nak gunakan yang Q analysis ni boleh buka lagi satu lah. Kalau dah ada untuk siapa-siapa yang belum biasa kan, yang baru nak mencuburi pelaburan saham, satu nama boleh buka satu broker. Satu nama boleh buka satu broker. Contohnya kalau kita ada lebih kurang 13 syarikat broker dekat Malaysia kan, kita boleh buka ke semua 13 account CDS under setiap broker. Satu broker satu nama. Macam kita buka bank lah, satu Maybank, satu CMB, satu Bank Islam kan, macam tu lah. Cuma satu syarikat broker satu nama, penama lah kan, satu penama. Kalau nak buka, contoh nak buka beberapa account M+, kena buka orang lain pun je lah. Contoh kalau kita boleh buka dengan wife punya, okay? Boleh buka anak punya ataupun adik-beradik punya. Okay? Dia ada satu yang kita kena tick dekat borang tu, yang kita sebagai orang yang akan run account tersebut. Okay, tajuk pada malam ni sebenarnya saya nak tunjuk berkenaan dengan order status. Yang order status ni kadang-kadang ada orang confuse. Okay, order status dia macam ni. Kita terus direct kepada tajuk lah sebab saya ingat saya nak habiskan cepat sikit. Untuk order status ini adalah urus niaga yang saya sendiri buat hari inilah. Okay. Kalau tengok dekat sini, kenapa
seawal pukul 6 pagi tiba-tiba dah ada queue dah. Kenapa seawal pukul 6 pagi tiba-tiba dah ada queue? Ini adalah menunjukkan yang sebenarnya saya dah set dia punya apa ni kita panggil saya dah queue siap-siap menggunakan good till date. Okey, menggunakan function yang ada dekat platform iaitu good till date. So saya tunjuk macam ni. Contoh kita ada beli satu saham kan. Kita ada beli satu saham, katakan tuan ada beli tadi Inix lah naik tinggi kan. Kita ada beli Inix. So kita nak jual, kita tak nak jual hari ni. So maksudnya kita nak tunggu harga dia dah naik tinggi. Contohnya kita masuk, saya tunjuk macam ni. Saya ambil gambar sikit lah. Okay, let's say kita masuk area sini. Kita masuk area kat bawah-bawah ni lah. Okay, katakan kita masuk area sini. And then kita macam kita tak sempat nak monitor. Okay, kita tak sempat nak monitor. So kita boleh gunakan satu function sekiranya nak sell, kita boleh letakkan good till date. Maksudnya kalau sekiranya harga dah cecah certain level and then kita dah queue siap-siap, dia akan bila harga tu dah cecah level yang kita set tu, barulah dia akan trigger. Okay, barulah dia akan trigger. Contohnya kita tak sempat kita beli beberapa hari lepas. Okay, contohlah kita beli 3 hari lepas. Okay, and then kita buat kajian analisis apa semua sekali, kita anggap yang kemungkinan besar harga akan cecah sehingga 38. Katakan kita beli hari Isnin lah. Okay, kita beli hari Isnin. Tapi kita tengok dekat chart, lambat lagi dia nak cecah pada harga 38. Saya nak senang, saya tunjuk dekat sini lah. Saya tunjuk dekat chart yang besar ni. Kita tengok daily chart. Okay, macam ni. Saya buka daily chart. Daily chart ni tak nampak sangat. Saya buka chart 30 minit. 15 minit lah nampak lebih jelas. Okay, macam ni. Contoh. Kalau berdasarkan 30 minit lah nampak okey sikit. Okay, kalau berdasarkan chart yang saya gunakan ni kan, dengan indikator sekali, contohnya kita dah monitor Inix daripada dia naik harga yang tertinggi hari tu. Okay, daripada harga tertinggi hari tu dia naik. Lepas tu dia dah ada tanda-tanda yang dia nak drop lah. So dia dah masuk ke dalam dia punya red zone lah. Red zone ni yang zone yang bearish kan. So start daripada red zone ni kita dah start monitor. So kita dah start monitor, dia pun masuk ke dalam account ke dalam area accumulation. Okay, dalam accumulation area ni kita dah tahu dah apabila dia habis dia punya accumulation area, dia akan panjat. So kita mencari entry. Okay, let's say lah beberapa hari lepas, okay, beberapa hari lepas kita dah nampak dah dia dah masuk accumulation area, yang mana kita dah nampak zone merah tu dah semakin mengecut. Okay, zone merah ni, yang zone merah ni kan dia semakin mengecut kan. Bila dia semakin mengecut dan dia sideways je, kita dah tahu dah dia berada dalam fasa accumulation. Okay, so dia akan ambil masa sekejap sebelum harga akan naik balik. Okay, sebelum harga akan naik balik. Cumanya kita tak tahu bila dia akan naik balik. Kita pun masuk awal. Okay, kita pun masuk awal. Katakan kita masuk apabila ada entry signal dekat sini. Ini saya nak bagi contoh untuk good till date je. Okay, good till date. Macam mana cara nak gunakan good till date? So kita pun entry dekat sini. Kita nak gunakan function good till date. So okay, kita pun masuk dekat situ. Katakan 100 slot lah kan. Kita pun entry dekat sini 100 slot. 100 slot. Okay, 100 slot pada harga dekat sini katakan 298 29 ni 295. Okay, pada harga 295. Okay, so kita tak tahu bila dia akan naik. Cuma kalau berdasarkan kita punya analisis, bila dia habis dia punya red zone ni dia akan naik. Okay, bila habis dia punya red zone dia akan naik. Cuma kita tak tahu bila. And then kita expect dia akan naik, mungkin boleh cecah ketinggian yang previous high yang dekat sini. Katakanlah ni sebagai contoh je saya buat. Previous high dekat sini, okay, sebelum dia keluar exit signal yang sebelum tu kan. So dia punya previous high dekat sini pada harga 390. Okay, 390. Kita pun entry dekat 26 Ogos, beberapa hari lepas 26 Ogos, 100 slot pada 0.295. So bila kita dah buat entry,
kita takut sekiranya kita tak sempat nak monitor, kita terlepas peluang nak jual pada 390. Okay. And then kita pun pada yang 26 hari bulan 8 tu, kita dah sell siap-siap dekat bahagian sell ni, kita tekan 100 lot pada yang 26 hari bulan tu kan. Okay. Ini kita bercerita yang beberapa hari lepas untuk kita gunakan function good till date. Okay. Kita pun tekan 100 lot yang kita dah beli, masukkan harga yang kita nak jual 30.390. Okay. And then kita letakkan validity ni, jangan ambil day. Kalau day, selepas pukul 5 petang dia akan expired dah. Okay, maksudnya hari yang sama. Day tu maksudnya hari yang sama, lepas 5 petang dia expired. So besoknya kita kena queue balik. So kita ambil GTD, okay, good till date. Kita letak je tempoh dia dalam masa 30 hari, maksimum. Okay, maksimum 30 hari. Kalau katakan sebelum ni 26 hari bulan, okay, 26 hari bulan 8, kita letak dekat sini 26 hari bulan 9. Okay, kalau sekarang ni dah 28 lah. Okay. Kita pun letaklah 26 hari bulan 9. Okay. Kena make sure jangan hari Sabtu Ahad lah. Ini hari Sabtu. Kita letak hari Jumaat. Okay, hari Jumaat. And then kita pun tekan send now, masukkan password and then send. Bila kita dah send, dia akan jadi macam ni. Kalau sekiranya 27 hari bulan tu tak match, maksudnya mana sejuk. Okay. Kita masuk dekat sini 26 hari bulan. So dia pergi je 27 hari bulan naik sikit. Tapi tak cecah lagi kita punya target price. Okay. Yang kita punya target price good till date tu adalah, katakan di sini kita punya target price GTD adalah 0.390. Okay. Itu kita punya good till date target price. And then dia naik sikit. Dia tak cecah. So besoknya petang tu dia akan expired. So bila dia expired, besoknya pagi-pagi sistem akan automatic queue untuk kita. Sebab tu dia muncul kat sini pukul 6 pagi. Okay. Sistem akan automatic queue untuk kita pukul 6 pagi. So yang ni saya gunakan good till date ni kan. Okay. Saya dah masuk awal sebelum ni. And then saya dah queue siap-siap 360. Tadi tiba-tiba harga naik tinggi kan. So dia pun match kat situ. Lagipun kelas kabut tadi nak pergi sembahyang Jumaat, so kita tak sempat nak monitor kan, dia dah automatic dah match. Okay. Ini yang Enix lah yang saya tunjuk tadi. So ada lagi beberapa counter lah yang saya letakkan good till date ni, maksudnya kita tak sempat nak monitor, tapi kita nak apabila harga naik certain level, dia akan automatic match. Tapi kita macam tak sempat nak monitor. Kalau kita sempat monitor tak apa, kita berada di depan monitor tak ada masalah, kita boleh tekan terus. Okay. Contoh dia pun naik. Okay, bila dia naik melebihi yang kita punya target, katakan 390. So automatic dia akan match lah. So bila dah match tu, kita punya modal dah selamat, and then termasuk kita punya profit sekali lah. Okay. Itu fungsi good till date. Apa yang bagusnya adalah, sekiranya dia tak match, selepas pukul 5 petang, dia akan expired. Tapi besoknya pagi-pagi, seawal pukul 6 tu dia tulis, sistem dah automatic queue kan untuk kita dengan harga yang kita dah set sebelum ni. Okay. Tapi kalau sekiranya kita nak modify, kita boleh right click. Okay. Ini right click kat sini tak keluar lah. Bila kita right click dekat bahagian yang kita dah GTD tu, dia akan keluar fungsi modify order. So dia tulis kat situ modify. Kalau keluar modify, maksudnya kita boleh ubah dua perkara. Kalau modify ni kita boleh ubah, satu adalah lot, berapa lot yang kita nak. Okay, katakan kita nak kurangkan lot jualan. Contoh kita hanya nak jual 50 lot je, kita tak nak jual lagi separuh, kita masukkan 50 lot. Okay, and then satu lagi yang kita boleh modify adalah price. Dua tu je lah. Sama ada kita nak tinggikan price atau kita nak rendahkan price apabila kita right click dan kita tekan modify. Sekarang tak boleh nak tunjuk lah sebab market pun dah tutup kan. Sekejap saya tengok . Alamak, ternampak pula. Okey, mana apalah, saya tak tunjuklah sini order tu. Sebulan lebih tu memang standard untuk buka akaun sekarang. Sebab M Plus pun dia cakap M Plus sekarang ambil masa dalam 4 bulan untuk processing. Sebab terlampau banyak borang-borang yang diterima oleh M Plus. Hari tu saya ada share gambar tu. Sekejap saya cari balik kat mana gambar tu.
Dia orang share yang gambar ni. Ini gambar borang-borang yang diterima oleh M+ sepanjang beberapa bulan PKP ni. Inilah. So kalau macam macam kalau lah ada delay sikit untuk buka akaun tu, mungkin dia lah tu kot kat dalam tu. Itulah masalahnya. Harga tu apabila ada orang yang, contoh kalau kita nak sell kan, apabila ada ready buyer dengan harga yang kita sell tu, apabila dah match terus dia ni lah, trigger lah. Asalkan ada ready buyer. Ataupun cara paling mudah adalah sekiranya harga dah mula bergerak, katakan apabila harga nak naik, dia akan bergerak ke sebelah kiri kan. Apabila harga dah mula bergerak ke sebelah kiri, and then harga yang kita queue tu dah mula berada pada level pertama, sebelah kiri, dia akan match. Automatik dia akan match. Okay. Walaupun kita tak perasan, dia akan match. Sebab kita dah queue siap-siap kat situ. Okay. Itu yang pertama. So, yang kedua, kalau dia expired ni, kalau sekiranya kita punya GTD ada 30 hari, dia akan expired sehingga katakan 29 September. Selagi mana dia tak match, dia akan keep re-queue. Dia akan queue dan queue balik sehinggalah match. Okay, sehinggalah match. Ataupun sehinggalah kita cancel lah kalau dah habis 30 hari, dia akan automatic expired dengan sendiri. Jadi kita boleh queue balik another 30 hari. Okay. Okay. Kalau kita hanya buat order sahaja, okay, kalau kita hanya buat order sahaja dan dia tak match, maksudnya kita buat order, katakan kita buat order 100 lot pada harga tertentu, contoh macam ni, kita buat order pada harga 185 kan, kita buat order. Lepas tu, order tu sampai ke petang dia tak match, okay, and then order tu akan jadi expired lah, okay, order tu akan jadi expired. So sekiranya order tu expired, kita belum dikenakan sebarang charge. Yang dikenakan untuk charge brokerage hanya apabila order match. Contoh macam ni, saya ada beli ni 180 match, dan saya beli lagi 175 match, beli lagi 170 match. So apabila match baru kita dikenakan brokerage fee. Okay. Tapi untuk satu hari punya pembelian, sekiranya kita order 3 kali, ini yang M+ ni kan dia lain sikit, dia macam ni. Kalau kita ada buat 3 kali order pada masa yang sama, ni beza berapa minit je kan. So dia akan kira 3 kali brokerage. Brokerage kali pertama tambah brokerage kali kedua tambah brokerage kali ketiga, and then akan dibahagi 3. So dia akan bagi 3, so dia akan jadi average. Okay. Bahagi 3, so akan dapatlah average kat sini. Average brokerage fee. Ini apa yang saya faham lah. Okay. Setakat itulah. Okay. Ada soalan tak? Pakai indikator apa? Indikator ni saya buat sendiri. Indikator ni hanya ada dalam grup saya lah. So kalau nak guna boleh join grup lah. Harga mesti lepas kita set tu ke atau touch? Ni dah tadi. Kalau tak match boleh cancel, boleh. Selagi tak match, kita boleh cancel anytime dan tak dikenakan sebarang charge. Dia hanya match sahaja baru dikenakan charge. Kalau tak match, tak charge lah. Contoh. Okay. Ini berapa kali nak queue cancel tak ada masalah. Sistem dia tak penat. Dia adalah sistem kan, dia automatic, dia tak penat. Unless kalau manual lah, kita suruh reminder tolong queuekan, tolong sellkan buykan, queuekan, belikan apa semua tu, reminder tu penat lah. Tapi kalau sistem kita sendiri buat, sistem dia tak penat. So kita nak queue berapa kali, queue cancel tak ada masalah. Dia tak ada penalty pun. Okay? Tak ada penalty pun. Okay. Itu yang pertama yang saya nak share pada malam ni. Yang kedua adalah untuk kita faham sedikit, satu lagi selalu berlaku kan, kenapa ada tiba-tiba order reject. Kenapa ada order reject? Order reject selalunya berlaku sebab, ini tuan-puan ambil note sikit lah. Order reject ni selalu berlaku pertama sekali kalau tidak disebabkan oleh platform hang lah kan. Kalau tidak disebabkan oleh platform hang, biasanya order reject ni sekiranya tak cukup capital. Maksudnya
kita pergi tekan 1000 lot. Kita punya modal hanya cukup untuk 500 lot je. So dia tak cukup capital lah, maksudnya dia tak akan lepaskan lah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya tuan puan punya akaun syariah, kalau saya tulis kat sini, kalau akaun syariah, okay. Kalau akaun syariah, tiba-tiba kita pergi salah tekan saham tak syariah. So dia akan reject. Ini yang bagus yang M Plus punya syariah account, dia macam tu. Kalau kita pakai yang account syariah, kita pergi tekan contohnya tiba-tiba lah kan, tersalah pergi tekan BJ Toto. Tersilap tiba-tiba kan. Nak beli BTEC, okay, nak beli BTEC pergi tekan BJ Toto. Lepas tu dah tekan 100 lot apa semua sekali, tekan send, tiba-tiba reject. Kena check balik. Okay, sebab dia status tak syariah, jadi M Plus yang Islamic account dia tak lepaskan yang tak syariah punya account. So kalau reject tu syukurlah kan, tak terbeli counter yang haram. Okay. Okay, yang ketiga, sekiranya salah key in lot. Ini yang selalu berlaku. Dalam M Plus, dia key in dalam bentuk lot. Okay, dia key in dalam bentuk lot. Contohnya kita nak beli kan. Contohnya yang hari ni most aktif, kita tengok XOX ni most aktif dia ke bawah. So ramai yang terciduk. Tengok Supermax buat ular tedung, ular senduk tadi. Ada sentimen glove nanti tak dijangka lah kan, sentimen glove akan meneruskan dia punya momentum. Okey, katakan KTB ni saya tak saja sangat sebab dia ada tanda seru ni. Tanda seru ni adalah syarikat yang bermasalah. Sebenarnya dia PM17. Dia ada masalah dari segi pengurusan kewangan, hutang dan sebagainya kan. So kena hati-hati. Inix lah Inix okey. Katakan tuan pun nak beli Inix. So dekat M Plus, dia punya kuantiti ni dia dah kali siap-siap 100. Dia dah kali siap-siap 100. Kita cuma perlu tekan je yang dekat dalam kotak ni, kita nak berapa lot. Kalau satu adalah satu lot. Okay. Dua lot. Lima lot. Okay. So, apa-apa yang bawah daripada satu lot. Okay. Apa-apa yang bawah daripada satu lot. Dia macam ni. Saya tulis kat sini lah. Saya buat satu yang baru dekat sini. Macam ni ni saya ambil gambar sikit. Kebetulan dia muncul macam tu kan, nampak menarik pula. Okey, tutup ni. So boleh nampak kat sini. Okey, minimum pembelian adalah satu lot. Okey, minimum. Ini tuan-puan dah tahu dah, saya cuma just nak refresh je lah. Minimum pembelian satu lot. Satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okey. Satu lot bersamaan dengan 100 unit. So kalau kita nak kira katakan harga RM1. So harga RM1, kita nak beli 100 lot. Kena kali 100 lot kali 100 unit. Itu cara kira dia. So dia akan jadi RM10,000 lah. RM10,000. Itu cara kira dia kan. Kalau kita nak beli 100 lot, okey? Kita nak beli 100 lot, kita pergi kita tekan 100 je lah terus, okey? Kita nak beli 100 lot. Mana dah yang tadi? Kita tekan je 100. Automatik dia akan jadi 100 lot. Tapi certain platform dia tak sama. Kalau certain platform dia kira dalam bentuk unit. Kalau M Plus, perasan tak dia dah kali 100 dekat atas ni. Yang ini kan, dah kali 100. So kita tekan dalam bentuk lot. Okey, kalau kita masukkan dalam bentuk unit, dia akan jadi ekstra lah. Okey. Kalau kita nak beli 100 lot, kita pergi tekan 10,000. 100 lot bersamaan dengan 10,000 unit kan. Kita pergi tekan 10,000, automatik sistem akan reject lah sebab tak cukup lot. Okey, tak cukup lot. Begitu juga kalau kita nak jual. Katakan kita cuma ada 100 lot. Tapi bila kita nak jual, kita pergi tekan dekat situ 10,000. So 10,000 untuk jual tu, sistem akan detect sebagai lot. Sedangkan kita hanya ada 100 lot. So dia akan automatic reject. Okay. So itu dari segi kiraan lot lah. Okay. So pertama sekali order reject sebab tak cukup modal.
akaun syariah. Kalau kita pergi beli yang saham yang tak syariah, salah key in lot, and then ini yang selalu berlaku bila nak sell. Kita dah buat Q sell, okay? Kita dah buat Q sell pada certain price. Contohnya kita beli pada harga 30 sen. Kita dah Q sell pada 33 sen. Tapi tiba-tiba harga naik lagi. Kita macam, alamak aku nak Q sell lebih tinggi lah. Kita pun pergi buat Q sell yang baru. Kita pun pergi tekan Q sell yang baru, masukkan lot yang sama dan harga lebih tinggi. So sistem akan reject. Sebab apa? Sebab Q sell yang sebelum ni kita belum cancelkan lagi. Okay? So kalau nak buat sell, pastikan kena cancelkan apa-apa order sell yang kita dah buat sebelum itu. Sebab dia akan jadi redundant. Redundant ni apa ya? Bahasa Melayu dia bertindan. Dia akan jadi double lah kan, bertindan. Dia akan jadi double. So kalau kita dah queue, jadi kita queue lagi sekali, redundant lah, bertindan. So kena cancelkan salah satu baru lepas. Ini selalu berlaku lah kan. Kadang tiba-tiba tanya saya kan, kenapa apa ni queue tak lepas. Bila check balik, oh rupa-rupanya dah 2 kali queue. Okay. Okay, setakat ni okey tak? Boleh faham tak? Actually benda ni basic je sebenarnya. Tak ada yang menarik sangat pun. Macam mana bahagian chatting tu dah hilang dah. Okay, aku ada soalan. Okay, buat masa ni untuk M+, sistem hanya set limit 5,000 sahaja. Okay, 5,000 lot. 5,000 lot untuk sekali tekan. Okay, 5,000 lot untuk sekali tekan. Itu maksimum. Okay, maksimum. Kalau sekiranya tuan-puan nak tekan lebih daripada 5,000 lot untuk sekali tekan, ini kena call M+ support lah. Okay. Katakan tuan-puan nak sekali tekan 10,000 lot. Katakan nak tekan 10,000 lot untuk sekali tekan, call M+ support 1300 22 1233. Bagi tahu dia nak buka limit. Yang 5,000 lot satu kali tekan ni dipanggil limit. Okey. Nak buka order limit lebih daripada 5,000 lot. So bila dah call M+ support, nanti dia orang faham lah. Okay. Macam mana nak join group saya? Kalau kita beli hari yang sama berlainan tapi kaunter, kalau kita beli hari yang berlainan tapi kaunter sama, charges tak, dia hari yang sama sahaja. Hari yang sama sahaja. Hari berlainan tu dah kira lain dah. Maximum lot boleh dijual pada satu-satu masa. Semua lot yang kita simpan lah. Kalau let's say kita pegang macam ni kan, 2,400 slot. Katakan. Yang ni kita simpan 2,400 slot. So kita boleh tekan 2,400 slot. Sekali tekan untuk jual. So kalau let's say kita ada 10,000 lot. Katakan 10,000 lot kita simpan, okay? Kita hold dan harga dah naik, kita kena tekan 2 kali. Ini yang leceh sikit lah. Tekan 2 kali untuk jual 5,000 lot sekali tekan. So kena tekan 2 kali lah. Okay? Kecuali kita boleh call M+ support untuk buka kan. Untuk sekali tekan 10,000 lot terus. Macam mana nak join group saya ni, saya bagi laman web www.bursatraders.com. Nanti tuan tengok laman web itulah www.bursatraders.com. Nanti boleh tengok kat situ. Okay. Actually ada satu lagi benda yang saya nak share. Benda yang basic juga tapi kadang ada orang tak berapa faham kan. Order fail sebab apa ya? Saya perasan biasanya terjadi bila 3-2-3 minit. Okay. Biasanya kalau dia 5 minit sebelum market tutup lah biasanya, ataupun pukul 4.45 dah ke atas. Kalau sekiranya kita nak jual, kita kena jual terus dekat orang yang ready nak beli, okay? Ready buyer. Kalau sekiranya kita baru nak buy, kita kena terus buy pada yang ready seller. Tapi kadang-kadang sistem dah ready nak tutup dah. Kadang-kadang dia boleh jadi tak match. Sebab sistem dah nak tutup, dia duduk tengah susun queue tu kan. Sebab kalau dah 4.50 dan ke atas, dia dah panggil dekat situ. Kalau kita nampak dekat atas tu trading at last, maksudnya kita trade dah
penghujung-penghujung dah. So ada chances yang sistem dah tak boleh nak baca kita punya order. So kalau nak jual, better jual awal-awal lah macam tu. Ataupun jual besoknya ke macam tu. Okay. Okay. Yang ini saya nak share sikit. Untuk lot-lot ni, kita tekan berdasarkan lot lah kan, bukan berdasarkan unit. Sebab kadang salah tekan kita tekan unit pula. Untuk price ni pun sama juga. Untuk price, kita boleh masukkan price yang dah ada dekat sini ataupun kita boleh tulis sendiri. Tapi kena letak, kalau harga macam ni 0.3, kita tulis, kita type 0.0 baru tulis. Kalau kita pergi salah letak 390, automatik dia tak match lah, automatik dia akan reject lah sebab sistem detect yang ada anomaly, maksudnya ada data tu tak synchronize, dia macam kenapa ni terlebih sangat macam tu. So dia tak match, okay? Dia tak match, sistem akan reject kan. Okay. Okay. Actually saya nak share yang ni sebenarnya. Katakan kita tengok pada Index ni kan. Kalau tuan-puan perasan, macam mana cara kita nak kira bid? Dia punya bid tu. Untuk bursa, satu bid bersamaan dengan berapa? Ni selalu kadang orang yang baru-baru buka account kan, kadang tak berapa ingat sangat kan. Satu bid bersamaan dengan 0.005. Itu adalah satu bid sekiranya harga bawah RM1. Harga bawah RM1, satu bid bersamaan dengan 0.005. Macam mana cara kita nak tengok? Kita tengok dekat sini. Okay. Saya ambil ni. Ni saya dah screenshot ni. Nampak tak dia punya ada contoh lain tak? Saya nak ambil contoh lain. KTB macam jauh sangat pula. Kejap ya. Macam ni lah, nampak okey sikit kan. Okey. Dari sini ke sini, dia punya kotak tu, perasan tak nampak kotak-kotak kecil tu? 0.220 naik ke 0.225. Okey, itu satu bit. Ini pun satu bit. Setiap satu kenaikan kotak ni mewakili satu bit. Tapi ada juga yang dia tak ikut sangat macam yang ni. Okey. Yang ni saya bagi contoh yang satu bit yang agak skema lah. Okey. Saya letak kat sini. Nanti kita comparekan dengan yang tak skema sangat. Contoh yang tak skema sangat macam Index ni. Index ni dia lompat sikit. Okey. Macam ni. Kalau kira sepatutnya daripada 0.350 ke 0.360 ni, dia sepatutnya 2 bit dah. Dia macam ni, nampak tak yang setengah ni? So ini adalah kotak. Kotak ni adalah 2 bit. Dia ada setengah tu. Yang setengah tu adalah 1 bit. So ni 1 bit, ni 1 bit. Yang ni dia tak skema sangat. So ini dia menunjukkan satu kotak 2 bit. Satu kotak 2 bit. That's why dia ada yang kat tengah-tengah tu. So ini adalah 1 bit. Antara atas dengan bawah ni adalah 1 bit. Okay. Ni untuk counter ni. So untuk RM1 berapa untuk 1 bit? Kalau sekiranya atas 1 bit, saya letak ni dulu. Harga bawah RM1, 1 bit 0.05. Kalau harga atas RM1 berapa? Harga atas RM1, bawah RM10. Atas RM1, bawah RM10. 1 bit berapa? Siapa tahu? Untuk dapatkan harga rendah bila kita patut beli.
masa pre-entry atau selepas market buka. Itu depend sebenarnya. Kalau nak dapatkan harga rendah ni, kita tengok chart dia lah. Kita kaji chart tu dalam nak kaji jangka masa lama pun tak ada masalah. So kita boleh masuk beberapa hari sebelum harga naik lah. Kalau guna saya punya indicator ni, at least kita boleh nampak dah sebenarnya. Di kawasan sideway ni kita dah tahu dah. One day dia akan masuk green zone. So once dia dah masuk green zone, dia akan buat kenaikan. Okay, dia akan buat kenaikan. Cuma berapa jauh dia nak naik tu kita tak dapat expect lagi kan. Okay. So ni dah ada exit signal, tak boleh dia akan drop sekejap lah. Okay. Tapi saya nampak dia akan retrace sekejap, cari kekuatan balik sebelum dia akan naik lagi lah. Okay. Okay. Satu bit untuk harga RM1 adalah 0.01, betul lah. Okay. 0.01 untuk harga RM1 dan RM1 ke atas. Okay, RM1 ke atas tapi di bawah RM10. Kalau atas RM10 tu baru dia jadi lebih besar lah, 0.1. Okay. Okay, cuba kita tengok contoh yang harga RM1. Contoh ni IJM ni kan, terjun dia tadi. Okey, saya ambil ni, gambar dia untuk senang kita tengok. Okey, kalau perasan satu bit ni, ini dia dropping kan, satu bit dia drop. Daripada 1.270 drop 1.260, drop lagi 1.250. So satu kotak ni mewakili satu bit. Okey, satu kotak mewakili satu bit. So kita nampak ke pergerakan harga ni dia penuh ni kan dari sini ke sini. So dia dalam kotak yang kecil-kecil tu. Okey. Tu salah satu cara lah untuk kita tengok. Kalau sekiranya kita tak ingat satu bit tu berapa. Okey. Cuba tengok yang besar sikit macam kosan. 15 ke RM15.50 terus naik ke RM15.60. Tapi dia ada setengah macam tu kan. Kalau dia ada setengah macam tu maksudnya separuh. Tapi nampak macam 10 sen ni kan. Satu bit 10 sen, 10 sen, 10 sen ni. Biasanya kalau RM10 ke atas satu bit 10 sen kan. Kalau 100 tu dia dah lain lah. Dia punya kiraan dia. Sekejap kita tengok kiraan bit in bursa stok. Macam ni nak cakap bit count. Cuba saya buka dalam web bursa sekejap. Okey, dah ada kat sini. Bawah RM1 0.5 sen. Ini dia ambil dalam bentuk sen tau. Kalau sen kena tolak dia 2 titik perpuluhan ke belakang. Okey, tolak ke belakang. So saya ambil ni. Just nak bagi mudah kita tengok lah. Okey, kalau ni 0.005. So kita tolak dia punya titik perpuluhan tu kan. Okey, kalau yang ni 2 titik perpuluhan. Hilang dah. Tolak titik perpuluhan ke kiri. Okay, ke kiri. Silap pula, ke belakang pula. Macam itulah. Okay, 1, 2. Kalau RM10, RM10. 2. Kalau 100 dah ke atas, 10 sen. Macam itulah. Okay. Boleh match dengan harga yang lebih rendah atau tinggi dari yang kita order. Jarang berlaku lah sebenarnya.
Kecuali kalau kita cuba untuk masuk sebelum market buka, katakan sebelum market buka, okey, biasanya sebelum market buka dia akan ada satu ni tau, yang kita panggil theoretical opening price. Okey, dekat sini TO ni adalah theoretical opening price. Katakan sebelum market buka tu kita dah nampak dah theoretical opening tu harga berapa yang market tu akan buka. Maksudnya harga tu dijangka akan buka, counter tersebut dijangka akan buka pada harga tersebut, harga TO ni kan. Tapi kita nak, macam kita nak beli, kita nak dia match, immediately dia match pada harga ni yang theoretical opening price ni, kita boleh queue harga lebih tinggi. Katakan kita boleh queue harga, katakan kita nampak 0.270 ni dan kita nak beli harga tu, tapi kita takut kalau kita queue 0.270 dia tak match. So kita pun cuba queue 0.28 ke 0.29, tapi risiko lah. Okay? Risiko. Biasanya untuk harga lebih rendah ni macam mana nak dapat, payah sikit lah nak dapat, tapi kadang-kadang boleh berlaku juga kan kalau ada glitch ke macam mana ke, tapi jarang berlaku lah. Okay, jarang berlaku. Better kita masuk pada harga pasaran lah. Apa yang orang queue kita masuk yang tu je. Okay. Ada istilah dipanggil potong queue apa semua tu, tapi saya tak praktis lah benda tu. Ada orang biasa buat. Okay, so yang saya nak sentuh malam ni yang ini satu, and then kita punya order. So macam yang order status ni lah. Okay, yang order status ni dia ada beberapa lagi. Kalau macam tuan-puan dah lama trade, ada beberapa lagi yang ada kat sini. Macam mana? Saya pun tak ingat lah. Tapi ada macam-macam lah sebenarnya. Dia bukan setakat order, match, cancel, modify, expired. Ada lagi beberapa status yang akan muncul kat situ. Nanti macam lama-lama bila tuan-puan dah selalu trade kan, macam-macam lah kita akan jumpa kan. Okay, so saya ingat sampai situ je. Ada soalan tak? Ahli-ahli group ada soalan tak? Make sure modal kalau boleh sebaik-baiknya nak trade guna cash lah. Okay? Jangan elakkan guna margin ataupun limit lah. Kalau guna margin ataupun limit ni kan kita dah meletakkan kita punya risiko 2 kali ganda. Kalau sekiranya harga drop, kita kena bayar balik margin dekat broker, and then kita kena absorb kita punya loss tu. Dah 2 kali ganda lah. Okay? Ada cara tak nak jual pada harga tertinggi hari tersebut? Cara dia kena queue harga tertinggi lah. Queue siap-siap lah harga tertinggi. Kita tak tahu kan dia nak naik tinggi sampai mana. Kita queue je lah siap-siap harga mana yang kita jangka. Contoh kalau kita nak, kita dah set, kita nak profit 4 bit. So kita queue lah 4 bit di atas daripada harga kita beli. Macam tu je sebenarnya. Kita kena macam ni nak cakap, at least kita kena tahulah sikit-sikit harga tu, at least projection dia nak naik sampai berapa. Okay, projection dia nak naik sampai berapa. Kena faham jugalah karakter sesuatu saham tersebut. Ada saham yang dia suka naik 1-2 bit, lepas tu dia senyap macam tu kan. Ada yang naik sampai limit up. So setiap counter tu pun dia ada perangai dia juga. Kena faham jugalah. Bar kuning tepi tu doktor buat macam bagi ada yang tepi. Oh, yang ni bar kuning ni saya panggil battery bar kan. Ini ataupun nama lain dia adalah quantity bar. So bar kuning ni kalau sekiranya tuan-puan punya screen monitor kecil, dia tak muncul kalau guna setting J. Ya, saya pakai sekarang setting J. Setting J ni dia macam ada 3 kolom ni kan. 3 kolom yang tengah-tengah ni. Tapi kalau sekiranya monitor kecil dia tak muncul, dia compress, dia termasuk ke dalam. Kalau nak bagi muncul, cuba tukar setting D. Okay, setting D dia besar sikit, dia lebar sikit. Kalau setting D okey. So dia nampak lebih lebar dan ada possibility sekiranya screen monitor laptop ke ataupun monitor tuan-puan kecil, still dia boleh nampak. Kalau macam saya pakai yang 32 yang ni berapa 27 inci dekat rumah. Saya pakai desktop 27 inci. So dia besar. So senang kita nak trade, boleh nampak. XOX ada harapan tak? Untuk discuss counter, saya akan allocate satu masa lain, mungkin dalam 2-3 hari ni lah, okay?
Kita akan cari satu masa untuk kita discuss counter. So tanyalah nanti. Okay, tanyalah nanti. So, saya tengok sikit lah XOX ni dia tak ada exit signal. So saya expect dia sedang buat untuk time frame kecil 30 minit dia dah ada exit signal dah sebenarnya ni. So kalau kat sini tuan-puan tak keluar, memang kat bawah lah. Okay, memang kat bawah lah dah ada exit signal. And then dah ada yang dia dah masuk bearish zone. Okay, kalau kita nampak, yang ni saya selalu komen kan. Sebelum ni dia dah buat dia punya bearish, okay, bearish zone. And then kita dah nampak dah ada entry signal kat situ. And then dia buat sideway, okay. Dia buat sideway. So dia masuk ke dalam bullish zone. Okay, bullish zone ni yang warna hijau ni kan. So sini kita dah boleh standby lah sama ada entry ke apa kan. So selagi mana dalam bullish zone ni dia tak ada exit signal, tak perlu exit lagi. Tapi once dah ada 2 kali atau beberapa kali exit signal macam ni, dah ada sekali tapi dia naik sikit lagi. Yang ni dah ada 1, 2 dan 3 exit signal pada time frame 30 minit. So itu dah bagi warning dah sebenarnya. Okay, dia dah bagi warning. And then dia dah break kat sini, dah masuk ke dalam bearish zone. Okay, bila dah masuk dalam bearish punya zone, saya expect dia akan wave dia akan menurun lagi lah ke bawah. So biasanya kalau bearish zone ni dia akan buat, at least dia akan buat wave yang macam ni, dropping. Okay, dia akan habiskan dulu dia punya wave tu, baru dia akan buat sideway ataupun bullish zone yang baru. Okay, boleh buat order time bursa tutup? Boleh, tak ada masalah. Contoh kalau macam sekarang saya nak buat order kan, saya nak buat buy contohnya, saya expect mungkin macam MQ-Tech tu kan, kita expect dia akan naik lagi ke kan, kita tak tahulah. Contoh, saya pun tekan buy siap-siap, masukkan berapa lot kita nak, contoh 500 lot apa semua, tekan berapa harga kita nak buy, tekan je send now. Cumanya kalau kita buat order sekarang, time bursa tutup, sekiranya kita nak modify, okay, sekiranya kita nak modify order yang kita dah buat tu, sama ada kita nak cancel ke ataupun kita nak tukar berapa lot ataupun tukar price berapa yang kita nak, kita tak boleh buat sebab sistem sedang berehat, sistem tutup. So dia tak boleh nak modify lah order yang kita buat tu, okay, sebab sistem tutup. Cuma kita boleh send order, tak boleh nak modify. Okay, itu je lah dia punya drawback dia. M Plus boleh pakai kat Microsoft Edge? Boleh, boleh. Hari tu saya dah tunjuk dah, nanti boleh tengok balik. Saya tunjuk sikit lah. Contoh kan, buka Microsoft Edge. Okay, buka Microsoft Edge. Okay. Bila dah buka Microsoft Edge, tapi sebelum tu kena tekan dulu ni yang ada tiga dot dekat sebelah sini ni. Okay. Tekan yang 3 dot dekat sebelah situ, atas kanan, pergi dekat setting, ambil yang ni, default browser. Okay, ambil default browser. So bila tuan-puan dah ambil yang default browser, tick yang ni. Tick yang ini, allow site to be reloaded in Internet Explorer mode. Tick yang itu. Okay, dia automatic dia dah tick dah sebenarnya. So tak perlulah nak tick 2 kali kan. So automatic dia dah tick dah. So bila tick yang ni, boleh back balik ke depan. Baru buka, type je M+. Okay, type M+. Ni dah ada dah. Saya type M+ tu dia dah muncul kat sini. Okay, tekan dulu yang tu. Bila kita dah type tu, dia akan muncul macam ni kan. Kalau kita terus login, yang ini dia terus akan buka menggunakan Edge browser, menggunakan HTML5 punya web page. Kalau kita tak nak HTML5 punya web page, kita tekan balik yang segitiga ke atas, tapi kena load dulu. Okay, loading dulu yang web ni. Tekan yang atas ni kanan, tekan more tools. Ini teknikal sikit lah Ini teknikal sikit. Nanti tuan-puan tengok balik lah kalau terlupa atau nak macam tak boleh nak catch up, boleh tengok balik. Okay, tekan more tools. Tekan yang bawah sekali, reload in Internet Explorer mode. Okay. Reload in Internet Explorer mode. Bila tekan yang tu, baru dia akan reload balik dalam Internet Explorer mode. Baru akan keluar dekat sini. You have entered Internet Explorer mode. Most page work better in Edge. Tak perlu tekan leave lah. Kalau tekan leave, dia akan keluar lah. Okay.
Biar je kat situ, memo kat atas tu, kita dah boleh login masuk ke dalam Internet Explorer punya page. Okay. Kenapa M Plus setiap kali pukul 9 pagi hingga 2:30 petang bila mula start jual beli saham, sistem M Plus akan hang. Dia masa mula-mula platform buka kan, dia sedang menerima data yang banyak. So data tu sistem kena susun balik. Yang data yang banyak-banyak tu kan sistem duk tengah susun. So dia akan ambil masa beberapa second sebenarnya. Sepatutnya lah kalau volume besar dia akan lama sikit. Kadang boleh sampai 30 saat dia punya tu. Bila data duk tengah masuk tu, sistem duk tengah susun tu, dia nak susun balik order-order tu kan. So itulah. Kadang-kadang bila order volume terlalu besar, contohnya macam hari tu 27 bilion kan order masuk. Bukan 6.6 bilion. Itu biasa standard 6.6 bilion. 27 bilion, okay? 27 bilion order masuk. So sistem pun tak dapat nak catch up dengan kemasukan order yang begitu banyak. Okay. Tu dari segi sistem lah, dia orang kena upgrade lah sebenarnya. Kalau dah beli stok lepas 3 hari dia auto jual atau kita pegang. Tak, selagi mana kita tak jual dia kat situ je lah. Dia akan jual apabila kita tekan jual. Saham ni dia tak macam forex. Dia tak ada MC, dia tak ada margin call. Dia selagi mana kita tak jual, katakan kita nak hold 3 tahun. 3 tahun akan datang lah baru kita jual. Tak ada masalah. Kalau mother share lah, kalau warrant dia akan ada expiry date dia. Warrant tu lain cerita lah. Okey lah, saya ingat walaupun saya plan nak sekejap je ni tapi dah sejam. Saya ingat saya dah cuba nak cepat-cepat dah. Boleh ke sistem M Plus app sentiasa dalam mode login? Tak, dia automatic log out juga. Sama dengan bank lah, dia tak boleh lama-lama. Dia automatic dia akan log out juga. Apps. Ada tak soalan yang saya terlepas? XOX ni ada je harapan dia. Cuma sekarang ni dia retrace dulu lah. So kena tunggu je lah. Sebab tu jangan masuk kat puncak. Kalau nak elakkan masuk kat puncak, kena tahu dekat mana puncak tu berada. Okay? Kena tahu dekat mana puncak tu berada. Macam kalau saya dah ada siap-siap, saya dah buat dah exit. So bila dah nampak exit tu kita dah tahu dah. Exit tu adalah harga berada dekat puncak. So kalau kita tak nampak yang puncak ni, selalu kita akan tersilap. Kita ingatkan harga nak naik lagi tinggi kan. Tapi rupa-rupanya dia dah ada exit dah kat situ. So itulah. Itu dah risiko yang kita ambil, okay, untuk trading. Berapa fee brokerage? Okay, untuk fee brokerage ni tuan-puan boleh pergi terus ke saya punya YouTube. Saya punya YouTube channel. Okay, buka saya punya YouTube channel. YouTube channel ni nama saya lah, okay, Zul Izzinuddin. Cari tajuk cara kira brokerage fee. Mana? Nak cari balik macam banyak pula kan. Ni. Cara kira cost brokerage dan lain-lain cost jual beli saham. Ni saya upload 3 bulan lepas. Nanti tuan-puan boleh tengok lah. Agak detail lah saya explain dalam tu. Boleh tak guna Q buy dan Q sell sebagai support resistance? Boleh, memang saya ada tunjuk hari tu. Tapi tak detail sangat lah. Kalau nak tengok lebih detail, kena sertai group lah. Memang kita akan ajar lebih detail menggunakan Q buy and Q sell. Kita bagi cubic pattern kan. Cubic tu dia ada pattern dia. Dari situ kita boleh nampak support kat mana, resistance kat mana. Indikator apa yang nampak exit tu dot. Indikator yang saya pakai dalam group lah. Ni exit. Ada entry dan exit. Dia bukan exit sahaja. Dia ada entry dan dia ada exit. Entry dan exit signal. So nama indikator ni saya letak nama dia E2S. Entry dan exit signal. So untuk ahli-ahli group memang saya bagi. Thank you Dok. Untuk saya masih tak faham pasal exit indicator ada reference. Kalau untuk ahli-ahli group memang saya dah sediakan video penerangan exit dan entry signal. Dan kita memang ada discussion hari-hari, ya? Almost setiap hari. Kadang sampai pukul 12 malam pun dia bincang lagi. Bincang apa entah.
Macam itulah. Dalam group memang sentiasa ada discussion. So detail lah. Semua memang dah lengkap dah, saya dah sediakan lah. Cuma tuan puan je lah sanggup belajar ke tak sanggup belajar. Selagi mana dia, saya macam ni senang je. Saya punya konsep dia macam ni. Pernah dengar tak istilah ni? The teacher will come when the student are ready. Okay. The teacher will come when the student are ready. Kalau kita dah ready, okay, mentally, physically, emotionally, kita dah ready nak belajar, guru tu akan datang. Maksudnya, tak adalah dia muncul tiba-tiba depan mata, tapi maksudnya once kita dah ready untuk belajar, macam mana pun somehow, kata somehow akan ada guru yang akan mengajar. Okay. Yang penting kita dulu kena ready untuk belajar, barulah cikgu tu ready nak mengajar. Macam tu je. Kalau kita tak ready nak belajar, macam mana kita nak absorb kan? Okay. Okay, saya ingat sampai situ dahulu. Saya rasa macam rushing pula kan, saya yang rushing. Sebenarnya tak ada apa-apa sebenarnya. Okay, ahli-ahli group ada soalan tak? Perlukah kita sentiasa monitor index chart? Index ni dia tak perlu monitor setiap masa. Kita cuma perlu tengok generally je dia nak pergi mana. Okay? Saya tunjuk sikit lah untuk index kan. Alang-alang tuan-puan dah tanya. Okay, saya buka index punya ni, chart. FTSE KLCI. Hilang pula dia. Tekan index. Untuk index FTSE ni, saya tengok yang monthly punya. Okay, terus saya tengok monthly punya. Kalau kita tengok monthly, macam saya punya indicator ni, kalau tengok monthly, dia dah jumpa dah dia punya bottom sebelum ni. Ini dia punya bottom, okay? Dia punya extreme bottom dia. Indikator yang bawah ni pun dah menunjukkan dia dah masuk dalam bullish area, okay? And then monthly punya dah ada entry signal. Index ada entry signal. Itu monthly. Okay? Kalau nak lebih jelas, saya buat macam ni. Kita tengok dari awal indeks. Indeks ni tersenarai di papan bursa. So, kalau tengok indeks ni dari awal, dia start bullish dekat sini. Okay, dia start bullish. Paling simple saya buat dia punya channel je. Kita buat channel dia, indeks punya channel. Okay. First channel sampai sini. Okay, first channel sampai situ. Dia break ke bawah. Okay, dia break ke bawah. And then dia rebound, dia buat second channel. Second channel sampai situ. Okay, second channel. And then dia break ke bawah. And then dia buat another channel. Third channel. So third channel sampai situ. And then dia break ke bawah. So apa yang saya expect adalah indeks akan buat another channel yang barulah. Itu yang saya expect lah. Mungkin tinggi sikit ke macam tu. So every time dia break ke bawah, dia akan buat another channel. Break ke bawah, masuk another channel. Break ke bawah, masuk another channel. Overall kita punya index very strong. Dia tak pernah drop. Walaupun dia drop, dia akan sentiasa buat low, higher, low. Okay? Low, higher, low. Low, higher, low. Tu. Itu indeks punya performance. Memang strong. So saya expect disebabkan sekarang ni kan dah macam government pun dah mula buka kita punya ekonomi, kita punya Kementerian Kewangan pun semua dia punya statement semua yang positif. Kita nampak dari segi Kementerian Kewangan punya statement pun kita nampak dah boleh menarik pelabur asing masuk kan. So benda-benda macam tu kita nampak ada penjana dan sebagainya. So yang boleh mengukuhkan lagi lah ekonomi kita dari segi rakyat kita sendiri dan pandangan pelabur asing. Okay? Pandangan pelabur asing itu penting juga sebab mereka nak melabur duit yang banyak kan. So apa yang saya nampak indeks dah drop kau-kau dah hari tu. Ini berdasarkan monthly punya chart. So dia dah rebound. Okay? Dia dah rebound dan kalau tengok saya punya indikator ni dah ada entry signal kan. Walaupun dia drop sikit sekarang. So dia akan bergerak dalam bentuk zigzag lah. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi tak ada exit signal lagi tau. Kalau dah ada exit signal, maksudnya dia dah extreme top. Macam ni, exit signal, that's why dia drop. Sini ada exit signal, that's why dia drop.
sekarang ada entry signal. So bila ada entry signal, dia kena naik lah, kena naik. Tapi dia tak adalah naik berterusan macam tu. Dia memang akan naik turun kan. Harga kan bergerak dalam bentuk zigzag. Mungkin kalau kita buat dia macam ni lah, naik turun, lepas tu dia akan naik lagi, turun lagi, naik lagi, macam tu lah. Okay, itu lebih kurang lah. Itulah saya pun tak boleh nak cakap apa sebab bukan M Plus sahaja yang mengalami masalah lambakan borang. Almost ke semua broker sekarang mengalami masalah lambakan borang. So hari itu saya ada terbaca berita, dia cakap sepanjang tempoh PKP ni sebanyak 122,000 akaun baru permohonan untuk buka akaun CDS baru. So kalau macam M Plus sendiri sepanjang PKP ni jumlah permohonan sepanjang PKP ini sahaja dah lebih banyak daripada jumlah permohonan sepanjang tahun 2019. Itu yang kita expect memang akan delay sikit lah. Okay. Last soalan, adakah list minute buy yang banyak dari trader pukul 4.50 petang melambangkan sebab tersebut tidak akan ada sesuatu kemasukan pada stok esok hari? Kalau kita nampak banyak volume petang tu, kita expect momentum akan ada lah untuk push. Tapi tengok keadaan juga. Kadang banyak volume masuk petang, dia drop juga. Sebab profit taking pagi-pagi tu kan. Kena kaji betul-betul lah. So untuk kajian yang lebih detail ni memang saya tak ajar lah kat sini. So better kita belajar dalam grup lah. Okay? Dalam grup memang saya boleh bagi fokus lah untuk ahli-ahli grup. Okay, so sampai di situ dahulu. Dalam keadaan yang saya tak nak panjang pun jadi panjang juga. So semoga adalah sedikit yang tuan-puan boleh belajar kan malam ni. Saya pun tak ada plan nak banyak sangat untuk sharing. So kalau ada salah silap saya minta maaf, terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah hari Isnin nanti saya akan buat live untuk diskusi ilmu saham. Kita nak sambung topik yang ke-8. Kalau tuan-puan free boleh join sekali. So sampai di situ dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.